kerajaan tidak boleh lagi bergantung sepenuhnya kepada Petronas. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Miza Usni Muhammad dalam Berita Parlimen. Setelah dibentangkan untuk bacaan kali kedua pada Jumaat lepas, hari ini Dewan Rakyat meneruskan sesi perbahasan peringkat dasar bagi rang Undang-Undang Perbekalan 2022 atau Bajet 2022. Wakil Pekan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak memaklumkan bahawa kerajaan kini tidak boleh lagi bergantung sepenuhnya kepada Petronas sebagai pembiayaan perbelanjaan pada masa akan datang, dan ia sekaligus mengurangkan satu sumber penting bagi hasil kerajaan di samping menjejaskan pelaburan Petronas. Namun, ini sudah menjadi sejarah setelah Petronas dijarah secara berterusan dan asetnya terpaksa dijual untuk membayar dividen melampau sejak tahun 2018. Dan baru-baru ini, Petronas menjual pula aset gas di Azerbaijan bernilai 9.4 bilion yang menjadi kontroversi dalam Dewan Yang Mulia ini pada minggu lepas pada harga yang sama. Selain itu, pemansuhan cukai barang dan perkhidmatan GST juga katanya telah memberi impak besar. Sebagai contoh, dalam usaha melawan COVID-19, negara Arab Saudi telah menaikkan kadar dari 5% GST-nya kepada 15%. Indonesia dari 10 hingga 11% pada tahun hadapan dan 12% pada tahun seterusnya. Dan bagi negara Singapura, kadar GST akan dinaikkan dari 7 ke 9% pada tahun hadapan. Saya tidak merasakan negara-negara seperti Arab Saudi, Indonesia dan Singapura ini tidak membuat kajian secara mendalam atau bersikap kejam dalam melaksanakan langkah-langkah ini. Sebab itulah negara-negara seperti Arab Saudi, Indonesia dan Singapura faham situasi ini, bahawa pendapatan kerajaan yang diperolehi daripada kadar GST lebih tinggi yang dikenakan pada golongan yang menerima manfaat dari pandemik boleh disalurkan kepada golongan yang menerima impak negatif. Dalam pada itu, isu projek kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur, Singapura, HSR sekali lagi mendapat perhatian Wakil Pekan. Beliau mahu projek berkenaan kembali kepada skop asal. Betul. Pada pandangan Yang Berhormat Pekan, apakah agaknya sebab kerajaan terdahulu memindahkan HSR itu daripada Singapura ke bandar Malaysia, menjadikan daripada Johor Bahru ke KLIA? Bukankah kaedah pertukaran itu menyebabkan projek itu tidak lagi viable kerana kita inginkan jutaan pelancong daripada Singapura menaiki HSR terus ke bandar Malaysia? Saya tak dapat pasti mengapa kerajaan dahulu menukar konsep asal HSR, iaitu dari Singapura terus ke bandar Malaysia, kepada Johor Bahru ke KLIA. Kalau kita lihat dari segi hukum akal atau logiknya, memang tidak manasabah. Sebab apa yang kita perlukan
ialah high speed rail, bukan fast train. Yang menarik bagi projek HR ni kerana dari Singapura ke Bandar Malaysia akan makan masa hanya 1.5 jam saja. Dan kita ada peluang Bandar Malaysia ni, kawasan seluas 500 ekar ni dijadikan satu kawasan pertumbuhan baru yang serba moden, dinamik, boleh jadi perhatian pada seluruh dunia. Sebab itulah saya berkali-kali telah mengesyorkan kembalilah kepada konsep asal HSR ni. Lagipun kita sudah ada laluan Gemas ke Johor Bahru. Tak perlu kita ada satu trek yang lain. Dengan izin Tuan Menteri sudah jadi redundant. Jadi baliklah pada skop asal supaya projek ini menjadi satu projek game changer untuk negara Malaysia. Kerajaan disaran memperkenalkan levy atau cukai khas terhadap import getah asli. Ia boleh menarik minat syarikat berkaitan membeli getah tempatan dan sekaligus memberi jaminan peningkatan pendapatan lebih 500,000 pekebun kecil di seluruh negara. Hasil yang bakal diperoleh nanti boleh dikembalikan semula kepada pekebun kecil menerusi IPG. Ia juga boleh digunakan untuk program pembangunan ekonomi, program tanaman semula dan sebagainya. Pengenaan levy ataupun cukai ini juga mampu menarik kembali minat syarikat terlibat untuk membeli getah tempatan. Seterusnya, memandangkan industri getah negara terus berdepan dengan cabaran ketidakstabilan harga pasaran, saya mencadangkan agar kerajaan menggunakan platform antarabangsa untuk meneroka penyelesaian kes ini. Tambahnya, sebagai negara anggota Majlis Getah Tiga Pihak Antarabangsa ITRC bersama Thailand dan Indonesia, kerajaan perlu mencadangkan kepada majlis tersebut supaya wujudnya kuota penghasilan bagi setiap negara agar harga getah negara dapat distabilkan. Kerajaan menghadapi cabaran antara fasa pemulihan dan penstabilan ekonomi dengan peralihan daripada pandemik COVID-19 kepada fasa endemik dan ia termasuk cabaran meningkatkan perkhidmatan kesihatan awam. Kerajaan telah menjalinkan kerjasama dengan hospital swasta dan hospital sediaan KKM dalam mengoptimumkan perkhidmatan kesihatan di negara ini, termasuk mengawal pandemik COVID-19. Saya ingin mendapat penjelasan bilangan klinik satu Malaysia yang masih beroperasi ketika ini dan adakah kerajaan bercadang menukarkan menjadi klinik keluarga Malaysia supaya lebih inklusif lagi dan meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan awam. Beliau turut menyentuh isu kekurangan pusat hemodialisis dan menyarankan kerajaan menambah lebih banyak pusat berkenaan, khususnya di kawasan luar bandar. Dalam pada itu, beliau turut menyentuh berkaitan inisiatif jangka pendek dan jangka panjang kerajaan dalam meningkatkan kebolehpasaran graduan. Sementara itu, antara isu yang diangkat ketika sesi perbahasan Wakil Pasir Mas Ahmad Fazli Syari pula adalah mengenai bantuan untuk belia memulakan perniagaan. Ketiga ialah apakah bantuan untuk belia memulakan perniagaan. Saya syorkan di bawah Kementerian Usahawan, belia-belia berumur 40 tahun ke bawah misalnya diberikan peruntukan khusus untuk memulakan perniagaan dan diberikan pakej bimbingan yang berpatutan. Jika sudah ada, saya mohon data berapakah jumlah belia yang sudah dibantu sepanjang tahun 2019 dan 2020. Mereka ini, belia ini, kalau diberikan peluang, saya yakin mereka boleh untuk mencatat sejarah dan mencatat kejayaan yang membanggakan. Manakala Wakil Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman memberi fokus kepada isu mata wang alternatif kripto. Malaysia patut memberi penekanan kepada peluang alternative finance dan industri kripto di Malaysia. Kita lihat di peringkat global telah ada lebih 300 juta pengguna wang kripto. In terms of market capitalization telah pemececah nilai 1.5 trillion US dollars and that number is only expected to multiple as each year passes by. Baru minggu lepas telah
tercetusnya sejarah yang baru di mana futures Bitcoin telah pun disenaraikan ke dalam saham New York Stock Exchange untuk menunjukkan bahawa industri ini akan kekal dan tidak akan pergi. Peruntukan bajet 2022 diakui memberangsangkan dalam menangani isu berkaitan wanita dan juga kanak-kanak. Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng bagaimanapun menyarankan agar menteri-menteri wanita melibatkan ahli-ahli Parlimen wanita dalam libat urus dan mengumpul pandangan. Bagaimanapun Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun memaklumkan telah mengambil pendekatan tersebut sebelum ini. Amat positif melihat belanjawan ini cuba menggabungkan pendekatan belanjawan responsif gender dengan memberi tumpuan melindungi wanita dan kanak-kanak. Peruntukan spesifik kepada bahagian D11 Polis Diraja Malaysia dan inisiatif lain untuk mengatasi kegandasan wanita amat dialu-alukan. Dan selain itu kita harap ada political will. Kerana kita tidak mahu bahawa semua pun kerajaan berikan peruntukan. Tapi sikap dan tanggapan ke atas wanita masih kurang elok. Dan saya harap bahawa Yang Berhormat Menteri yang ada di sini bolehlah berjumpa dengan ahli-ahli Parlimen wanita. Saya juga nak maklumkan Tuan Yang di-Pertua bahawa kita ada majlis kanak-kanak kebangsaan ya yang diadakan setiap 3 kali setahun, di mana dalam mesyuarat baru-baru ini untuk majlis kanak-kanak kebangsaan, saya telah pun menjemput Yang Berhormat Sir Gambut untuk duduk bersama dalam mesyuarat tersebut, tapi dimaklumkan dia tidak dapat hadir ketika itu. Namun begitu kita sentiasa terbuka untuk bersama-sama untuk berbincang demi kepentingan rakyat keseluruhan. Terima kasih. Berdasarkan inflasi, kadar gaji pekerja dilihat menurun sejak tahun 2010. Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyarankan kerajaan supaya mengkaji semula gaji minimum pekerja dalam negara. Kalau dikaji ketimbang inflasi, gaji itu masih sangat rendah ya. Dan tidak ada kenaikan setelah 10 tahun, 20 tahun yang lalu yang bermakna. Dan ini kalau kita lihat kajian dibuat oleh Korea yang telah saya umumkan dulu di sini tentang produktiviti dan kadar upah untuk golongan pekerja sekalipun. Kita tengok gaji, sebab itu ada desakan tentang gaji minimum. Kerana produktiviti itu meningkat tetapi kadar upah masih rendah. Cuba Kementerian Kewangan dan Kementerian Sumber Manusia kaji syarikat-syarikat yang pencatat keuntungan bilion ringgit. Apakah catatan keuntungan bilion ringgit itu ada sedikit pulangan kepada golongan pekerja? Dalam pada itu, beliau turut meminta kerajaan meneliti dan mengkaji semula penyertaan Malaysia dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP bagi memelihara kepentingan pelbagai pihak dalam negara. Tambahnya, penyertaan Malaysia dalam CPTPP dilihat akan menjejaskan beberapa perkara seperti kepentingan pekerjaan, dasar tindakan pengukuhan, proses pemerolehan dalam kerajaan serta harta intelek IP. Ahli Parlimen Kota Belud Isna Raisah Munirah Majlis alias Fakarudi mencadangkan pembangunan Kudat Sabah bagi merebut pelbagai peluang laluan dagangan baharu kerana bersebelahan Penajam Pasir Utara yang bakal menjadi ibu kota Indonesia dan sekaligus dapat menjana peluang pekerjaan selain melonjak ekonomi Sabah. Kedudukan daerah itu hampir dengan China, Jepun, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Hong Kong, Australia dan juga New Zealand membolehkan Sabah memanfaatkan produk-produk yang berpotensi untuk dipasarkan di luar negara. Kudat ada potensi menjadi seperti Singapura. Kenapa kita tidak invest perkara ini lebih awal sebagai persediaan kita menjelang ibu negara Indonesia akan berpindah ke Pulau Borneo kelak?
Beliau turut mencadangkan kerajaan menempatkan syarikat GLC di negeri Sabah bagi menjana peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Bertemu kembali. Kerajaan tidak akan mengubah prosedur operasi standard SOP kawalan COVID-19 berhubung Pilihan Raya Umum Dun Melaka. Justeru tegas Timbalan Menteri Kesihatan 2, Dato' Aaron Agodagang, semua pihak perlu patuhi SOP yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan SOP di Melaka, memang saya ingat SOP ini kita sudah ada dasar dan kita sudah ada strategi dan kita sudah ada mempunyai SOP. Dan bagi kementerian, bagi kerajaan, kita tidak boleh sewenang-wenangnya untuk apabila SOP sudah ditetapkan dan disebabkan permintaan daripada golongan-golongan yang tentu kita dapat apa betul untuk ban kepada SOP itu tidak bolehlah. Saya memang tahu dalam soalan-soalan yang sebelum ini, mengapa ini tak boleh, itu tak boleh. Kita sebagai kerajaan apabila sudah tetapkan dasar sudah tepat, kita tak boleh katakan di public, oh ini tak boleh, itu ini tak boleh, ini boleh diadakan walaupun kita sudah tepat dengan SOP yang sedia ada. Sebelum ini, Kementerian Kesihatan mengeluarkan arahan agar sebarang aktiviti perhimpunan atau majlis sosial termasuk Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya dilarang mulai 25 Oktober hingga 27 November ini. Tindakan ingkar arahan akan dikenakan denda. Dato' Aaron menjawab pertanyaan Wakil Gopeng, Dato' Lee Buncai berhubung SOP PRU Dun Melaka yang disifatkan terlalu ketat sedangkan negeri itu berada dalam fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN. Pencari kerja tempatan yang berhasrat untuk bekerja di luar negara dinasihat menggunakan khidmat agensi pekerjaan swasta berlesen di bawah Kementerian Sumber Manusia bagi mengelak eksploitasi. Jelas Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim, sehingga kini tiada aduan terhadap agensi pekerjaan swasta berlesen di bawah Akta 246 membuat eksploitasi terhadap warga tempatan yang bekerja di luar negara. Jadi bagi mengatasi masalah eksploitasi ke atas rakyat Malaysia yang ingin bekerja di luar negara, kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia iaitu KSM melalui akta yang telah diadakan iaitu Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 atau 246 telah memperuntukkan mana-mana syarikat yang ingin menjalankan aktiviti merekrut pencari kerja tempatan untuk bekerja di luar negara perlu memperolehi lesen kategori B atau C di bawah akta tersebut. Akta 246 turut memperuntukkan bahawa tiada seorang pun boleh menjalankan aktiviti merekrut melainkan jika telah diberikan satu lesen di bawah akta tersebut. Jadi inilah tindakan kerajaan untuk kita melindungi pekerja-pekerja kita yang ingin bekerja di luar negara. Melalui peruntukan tersebut, semua agensi pekerjaan swasta yang berlesen hendaklah menjalankan kerja-kerja mengikut terma-terma yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia secara sah. Tarikan gaji yang tinggi di luar negara, terutama negara-negara maju, antara tarikan utama rakyat Malaysia bekerja di negara seperti Australia dan Korea Selatan. Dato' Awang menjawab pertanyaan Wakil Tasik Glugo, Dato' Syahbudin Yahya.
Sebanyak 617,738 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memanfaatkan platform e-dagang di bawah Pelan Hala 7 Strategik E-Dagang Nasional sehingga Ogos lalu. Dan menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Nur Omar, pencapaian diperoleh melalui pelbagai program yang merentasi kementerian, agensi dan juga pihak swasta. Kementerian mengambil inisiatif menggabungkan platform e-dagang sedia ada di bawah satu nama iaitu Medac Mall bagi menyokong pelan tersebut. Dalam usaha untuk kita menggabungkan sistem ini, maka jenama Medac Mall ini ia akan bermula dengan kaedah pemasaran digital menerusi siaran kandungan berbentuk episod-episod home shopping menerusi platform televisyen, media sosial, portal dan juga YouTube. Antara platform e-dagang yang digabungkan termasuk Warungku, Pibeli, Angsana Virtual Mall dan Odela. Beliau menjawab soalan Wakil Besut Datuk Seri Idris Jusof. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang menjalankan kajian dan penggubalan Akta Sewaan Kediaman RTA yang bermula Jun 2019 bagi melindungi kepentingan serta hak penyewa dan pemilik kediaman. Dan ketika ini perjanjian penyewaan kediaman menggunakan tata cara Akta Kontrak 1950 yang bersifat umum, tidak komprehensif dan tidak melindungi sepenuhnya kepentingan penyewa dan pemilik premis. Akta baru ini digubal berdasarkan model Residential Tenancies Act 2010 New South Wales, Australia. Kerana akta ini dilihat mampu melindungi kepentingan pemilik kediaman dan penyewa. Pada masa yang sama, undang-undang berkaitan dari negara Jerman, United Kingdom dan Australia serta Rental Housing Act dari Afrika Selatan juga telah dibuat perbandingan. Secara sepanjang proses penggubalan Akta RTA ini, sesi pengumpulan maklumat, data dan konsultasi dengan pihak berkepentingan termasuk di peringkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, badan-badan bukan kerajaan, badan-badan profesional, pihak swasta pemaju dan pihak-pihak berkepentingan diadakan dari masa ke semasa bagi tujuan kajian ke atas isu-isu gubalan Akta RTA ini. Cadangan penggubalan RUU RTA dibentang dalam mesyuarat Jemaah Menteri 23 Jun lalu dan mendapat kelulusan prinsip untuk dibentangkan di Parlimen. KPKT sedang menyemak draft awal RUU tersebut dan menyediakan dokumentasi bagi prosedur penilaian kesan pelaksanaan sekiranya ia diluluskan. RUU RTA dijangka dibentangkan di Parlimen pada sesi persidangan tahun depan. Datuk Seri Rizal menjawab pertanyaan Wakil Bangi Dr. Ong Kian Meng. Sebarang pindaan akta dan undang-undang berkaitan perniagaan secara dalam talian akan mengambil kira kepentingan semua pihak termasuk peniaga dan juga pengguna. Jelas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosul Wahid, pihaknya sentiasa melakukan advokasi dengan pihak terlibat sebelum membuat sebarang perubahan. Untuk mengemas kini ataupun untuk memastikan bahawa dalam situasi apa sekalipun pengguna tidak teraniaya, peniaga juga akan mampu untuk menjual ataupun melariskan barangan mereka. Jadi kita akan melihat hal tersebut pada semasa ke semasa untuk pastikan semua pihak akan terbela dan semua pihak akan diberi perhatian ataupun diberi suatu benda jaminan bahawa ianya tidak akan teraniaya dalam berlaku transaksi sama ada online ataupun secara fizikal. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Rasa Cha Ki Chin. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT akan melaksanakan kajian dan penggubalan Akta Rumah Persaraan sebagai persediaan menghadapi status negara tua dan tujuannya mengawal selia pemajuan rumah persaraan yang merangkumi khidmat penjagaan warga emas di Semenanjung Malaysia. Kementerian ini juga merancang untuk melaksanakan kajian dan penggubalan Akta Rumah Persaraan. Akta ini bertujuan untuk mengawal selia pemaju perumahan
rumah persaraan dan pengujukan pihak pengurusan yang mengendalikan operasi rumah persaraan merangkumi penghematan penjagaan warga emas di Semenanjung Malaysia. KPKT melalui Pelan Malaysia telah menyediakan garis panduan perancangan fizikal bagi warga emas sebagai panduan pihak berkaitan dalam merancang, membangunkan dan mereka bentuk penempatan warga emas. Fokusnya kepada 3 jenis penempatan warga emas iaitu pusat jagaan, perumahan khas warga emas dan perumahan persendirian. Datuk Seri Dr. Ismail menjawab pertanyaan Wakil Bukit Bendera Wong Hon Wai. Semua kes kematian yang dikategorikan sebagai serius dalam kalangan penerima vaksin COVID-19 akan disiasat secara menyeluruh dan terperinci. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Aaron Agodagang, laporan siasatan kemudian diserahkan kepada Jawatankuasa Pharmacovigilance Khas Vaksin COVID-19 JFK untuk penilaian kasualiti. Sejak bermulanya PIK sehingga 27 Oktober 2021, 900,000 lebih respon kendiri yang bersamaan dengan 17.5 respon bagi setiap 1,000 dos yang diterima melalui aplikasi MySejahtera. Manakala sebanyak 22,000 lebih laporan kesan adverse telah diterima melalui sistem pelaporan sedia ada, ini bersama dengan 0.45 laporan bagi setiap 1,000 dos vaksin. Daripada jumlah ini, 1,483 laporan dikategorikan sebagai serius ataupun ini bersama dengan 0.03 bagi setiap 1,000 dos yang diberi. Setakat ini, sebanyak 519 laporan kes kematian direkodkan dalam kalangan individu yang pernah menerima vaksin COVID-19. Namun, penilaian kasualiti mendapati tiada kes kematian tersebut dapat dikaitkan secara langsung dengan vaksin COVID-19. Berhubung permohonan bantuan khas keuangan kesan mudarat vaksin COVID-19, sebanyak 74 permohonan diterima kementerian sehingga 29 Oktober lalu. Dato' Aaron menjawab pertanyaan Ahli Alu Gajah, Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof. Kementerian Kesihatan akan memberikan dos penggalak kepada ahli parlimen bermula esok dan tarikh seterusnya yang akan ditetapkan kelak. Jelas Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnun, dos berkenaan akan diberi bermula pukul 9.30 pagi di bangunan parlimen. Untuk makluman, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah memulakan pemberian dos penggalak booster dose di seluruh negara mulai pada bulan lepas 13 Oktober 2021 kepada individu yang telah mendapat dos lengkap vaksin. Tujuan pemberian dos penggalak ini adalah untuk memastikan immuniti yang diperolehi selepas menerima dos lengkap dapat dikekalkan untuk tempoh yang optimum, khususnya terhadap jangkitan varian Delta. Sehubungan dengan itu, bagi melindungi ahli-ahli yang berhormat yang mempunyai tanggungjawab untuk kerap bersama rakyat dan berisiko mendapat jangkitan COVID-19, maka KKM akan memberikan dos penggalak kepada ahli-ahli yang berhormat bermula pada esok Selasa 2 November 2021 dan tarikh seterusnya akan ditetapkan kelak. Selain itu, 3 November ini, Dewan Rakyat akan bersidang sehingga jam 2 petang bagi membolehkan ahli parlimen pulang ke kawasan masing-masing bagi menyambut perayaan Hari Deepavali. Beliau menyampaikan pemakluman yang di-Pertua Dewan Rakyat selepas sesi soal-jawab lisan di Dewan Rakyat. Baik, sekian laporan sidang parlimen. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.